Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah rancangan Fokus minggu depan. Kita melihat dan meliti apakah perkara yang memberikan impak dan juga menjadi bahan berita sepanjang minggu hadapan. Akan tetapi apa yang berlaku sepanjang minggu ini, terutamanya pada hujung minggu ini juga akan mencaturkan dan juga memberikan bayangan apa yang bakal dilalui pada minggu-minggu seterusnya. Oleh itu kami senaraikan antara perkara dan juga agenda pada minggu hadapan. Kita saksikan Fokus minggu depan, apakah intipatinya. Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang sedang berlangsung di World Trade Center ataupun Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur memberikan bayangan bagaimanakah percaturan politik seterusnya bagi Parti Melayu terbesar itu dan juga akankah wujud penjajaran politik baru. Akan tetapi penting juga untuk mengetahui apakah yang dibahaskan oleh perwakilan-perwakilan tiga sayap utama iaitu pemuda, wanita dan juga puteri pada hari ini selepas perasmian sayap oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan pada sebelah pagi tadi. Firdaus Azil berada di World Trade Center untuk memberikan laporan terkini. Firdaus Azil, kalau sudah pun bersedia, Firdaus mengatakan bahawa ada nada dan juga beberapa perkara yang dapat disimpulkan daripada apa yang berlaku sejak awal pagi tadi di Perhimpunan Agung UMNO dan itu agak tidak jauh berbeza antara satu sayap dengan sayap yang lain. Mungkin Firdaus dapat ceritakan perhatian Firdaus perjalanan Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Okey, baik, terima kasih Zul. Sudah semestinya tumpuan media terarah kepada ucapan perasmian persidangan secara serentak tiga pergerakan sayap iaitu sayap wanita, sayap pemuda serta sayap puteri yang mana ia disempurnakan oleh Timbalan Presiden UMNO sendiri iaitu Datuk Seri Mohamad Hassan, lebih dikenali sebagai Tok Mat. Yang mana kalau kita mengikuti ucapan beliau secara dasar, secara rapat, boleh saya simpulkan bahawa terdapat beberapa mesej yang telah dilontarkan dengan begitu jelas. Sebagai contoh yang pertama sekali, ingin saya memetik yang beliau katakan ataupun apa yang boleh kita simpulkan sebagai anti bersatu. Ini saya simpulkan selepas beberapa perenggan ataupun beberapa para yang telah dilontarkan oleh Datuk Seri Mohamad Hassan memang clear, memang jelas ditujukan kepada bersatu. Bagaimana beliau memerihalkan sebagai contoh Parti Melayu Setahun Jagung, parti yang cuba berpura-pura untuk bersembunyi di sebalik agenda penyataan ummah dan sebagainya. Itu semua memang jelas tidak ada parti lain yang beliau masukkan iaitu selain daripada Parti Pribumi. Dan juga antara mesej yang lain juga ialah seperti bagaimana pengkhianat akan menerima layanan yang sepatutnya. Ini kita simpulkan bahawa ia merujuk kepada beberapa bekas ahli parlimen UMNO yang kemudiannya telah melompat ke parti lain termasuk juga Parti Bersatu dan juga UMNO katanya lagi akan mengekalkan kesemua kerusi yang mereka tandingi pada pilihan raya umum lepas, sekaligus memberi mesej bahawa tidak ada tolak ansur kepada Bersatu. Dan juga beliau juga menyentuh mengenai persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum seterusnya yang mana kita jangkakan kemungkinan besar akan berlaku tahun ini ataupun mungkin tahun depan, tetapi apa yang pasti sejurus selepas COVID-19 selesai diuruskan, ditangani dengan baik, maka akan bermulalah gendang-gendang paluan untuk menuju ke PRU seterusnya. Dan juga beliau mengatakan selepas itu, susulan daripada itu ada sidang media daripada Tok Mat sendiri yang mana beliau bertegas mengatakan bahawa kali ini Barisan Nasional perlu kembali kepada untuk menerajui
kerajaan dan sebagainya, dan beliau juga mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri itu milik UMNO dan Barisan Nasional. Itu apa yang boleh saya simpulkan daripada ucapan dasar ataupun ucapan perasmian oleh Thomas sendiri. Kemudian selepas itu kita susuli dengan ucapan-ucapan dari dasar daripada ketua-ketua pergerakan sayap seperti Ketua Wanita Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajid Dusuki dan juga Ketua Puteri iaitu Datuk Zahidah Zarif Khan, yang mana kalau kita dengar secara teliti sebagai contoh Datuk Dr. Ashraf, bagaimana beliau mengatakan bahawa ada mesej juga kepada PAS, yang mana beliau mengatakan bahawa penyatuan dengan PAS yang telah dicapai hingga dimeterai sehingga tertubuhnya Muafakat Nasional merupakan antara kenangan yang terindah untuk UMNO. Malangnya saya memetik ucapan beliau, malangnya belum sempat merasai tawa hiba dan juga rasa terharu dengan penyatuan itu, sudah ada pihak ketiga yang cuba merampas hingga mereka mengatakan bahawa UMNO terpaksa bermadu kerana kehadiran pihak ketiga, yang mana kita amat pasti ia juga ditujukan kepada Bersatu. Dan memang ucapan-ucapan itu seterusnya ialah bagaimana tidak ada lagi. Ya. Firdaus, kalau kita lihat itu juga yang dibawakan oleh dalam buletin-buletin kita sebelum ini dan juga artikel di astroawali.com. Apa banyak tak cerita-cerita mengenai hal dalaman UMNO itu sendiri? Kerana kita sedar bahawa perbezaan pandangan itu begitu ketara dalam UMNO. Adakah itu dibincangkan dan juga kesukaran wartawan juga untuk mendapatkan perwakilan-perwakilan ataupun perbahasan-perbahasan yang berlaku di dewan-dewan sayap? Mungkin kita dapat fahami bagaimanakah saluran informasi itu dilakukan dan juga bagaimana wartawan sendiri cuba untuk melihat naratif-naratif yang pelbagai dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Baik Zul, kalau kita teliti ucapan dasar itu, apa yang kita boleh simpulkan ialah bahawa UMNO kini berada dalam mod menyerang. Tidak begitu banyak yang dibincangkan mengenai kelemahan mereka, apakah telah terjadi pada PRU lepas, bagaimana BN dan juga UMNO akhirnya tumbang buat kali pertama selepas sekian lama menerajui negara. Itu tidak banyak dibincangkan. Itu mungkin dah dia akan dibangkitkan oleh perwakilan, tetapi malangnya tahun ini tidak seperti penganjuran Perhimpunan Agung sebelum-sebelum ini, yang mana para media boleh memasuki dewan-dewan sama ada sayap pergerakan pemuda, wanita ataupun puteri untuk kita mendengar sendiri. Tetapi kali ini agak berbeza sedikit, yang mana ia diadakan secara tertutup. Dan kemudian sebagai contoh saya memetik sepatutnya persidangan ketiga-tiga ini bermula pada 2:30 petang, tetapi tidak ada feed yang disalurkan kepada bilik media ini, yang mana kita terpaksa menunggu lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 30 minit sebelum baru ada feed ataupun visual yang ditayangkan. Itu pun secara terpilih. Jadi dapat simpulkan bahawa ada juga tapisan-tapisan sebelum ia dibenarkan keluar untuk diproses oleh pihak media Zul. Firdaus, saya suka untuk bawa kepada isu-isu yang melibatkan kepada pengundi secara keseluruhannya. Apabila ahli-ahli politik, parti-parti politik bercerita mengenai pilihan raya umum ke-15, antara perkara yang juga begitu bergema dibincangkan ialah mengenai undi 18. Adakah itu juga bermain di kalangan ahli-ahli perwakilan-perwakilan UMNO? Kalau ada ceritanya mungkin dapat dikongsikan? Baik, sudah pasti undi 18 ini menjadi antara isu yang cukup hangat selepas kita mendapat kenyataan media daripada SPR bagaimana sepatutnya undi 18 ini sepatutnya berlangsung pada ataupun diluluskan ataupun boleh dijalankan bermula Julai 2021, tetapi telah dianjakkan sehingga 1 September 2022, dan perkara ini telah menimbulkan perdebatan yang cukup hangat, dan ini antara yang turut dibincangkan. Sebab saya sebelum 2-3 hari sebelum ini, selepas isu itu timbul, saya sempat bertanya kepada mereka-mereka yang berada dalam sayap pemuda dan puteri dan sebagainya. Memang itu yang mereka janjikan akan bangkitkan, kerana bagi mereka UMNO tidak pernah takut untuk menghadapi, kerana UMNO kata mereka percaya ada formula yang terbaik untuk mendapatkan sekitar 5 hingga 6 juta ini. Kita cuba dengarkan. Saya juga sempat kita dengarkan sedikit daripada Exco Puteri UMNO, Izzana Saleh. Mempunyai pengalaman untuk tahu sama ada pemimpin zaman sekarang percaya pada dia. Dan ini era baru, tahun 2021. Kita perlu memberi kepercayaan kepada anak muda supaya kita dapat meremajakan lagi negara kita. We have to keep up with the times.
Itu kata Izana Saleh. Firdaus Azil, saya lepaskan Firdaus Azil buat seketika ini dahulu di WTC. Mungkin ada paparan-paparan berita lain yang boleh dikongsikan bersama kami di astroawani.com. Terima kasih Firdaus. Itu perkongsian yang kita akan kongsi lagi dengan Firdaus lagi di jam-jam seterusnya. Saya ingin bersama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik dari UTM. Dr. Mazlan mengatakan bahawa beliau agak sedikit terkejut dengan ucapan-ucapan oleh Timbalan Presiden UMNO dan juga ketua mereka yang berada di tiga sayap utama. Dr. Mazlan, bukankah itu yang dijangkakan daripada Perhimpunan Agung UMNO kali ini, Dr. Mazlan? Ya, bagaimana yang saya sebutkan tadi agak mengejutkan apabila ucapan daripada Timbalan Presiden dan ketua-ketua sayap daripada UMNO telah menunjukkan apakah sebenarnya hasrat UMNO dalam menepani politik Malaysia pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Walaupun kita melihat selepas keputusan daripada Majlis Tertinggi yang memutuskan hubungan dengan Bersatu sebaik saja bermula PRU 15, kita lihat ada pandangan-pandangan yang agak berbeza daripada badan-badan perhubungan dan kita jangka bahawa ada suara-suara yang akan menyatukan kembali perbezaan antara UMNO dan juga Bersatu. Tetapi nampaknya ucapan oleh ketua-ketua sayap UMNO dan juga Timbalan Presiden UMNO sendiri menggambarkan bahawa UMNO nampaknya akan berpegang kepada keputusan daripada Majlis Tertinggi yang sebelumnya menyatakan bahawa kerjasama dengan Bersatu hanyalah dalam kerajaan sehingga tamat dan dibubarkan parlimen untuk memberi laluan kepada PRU ke-15 bermaksud UMNO tidak lagi akan bersama dengan Bersatu dalam konteks Perikatan Nasional. Dr. Mazlan, kalau saya tanyakan juga kerana apabila rakyat biasa dan juga mereka yang mengikuti politik bukanlah secara dekat akan bertanyakan adakah UMNO ada kekuatan untuk memenangi PRU kalau sekiranya mereka tidak bergerak sama dalam gagasan Perikatan Nasional, dan kalau kita melihat kepada gaya dan juga intonasi yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin utama di UMNO seolah mereka sudah bersedia untuk menghadapi PRU ke-15. Di mana kita memahami situasinya itu? Kalau sudah bersedia, adakah benar mereka begitu kuat untuk memenangi hati pengundi-pengundi? Saya kekal dengan sikap yang menyatakan bahawa di dalam politik Malaysia pada masa sekarang dan pada masa akan datang tidak ada mana-mana parti yang boleh menjadi dominan. Parti tidak boleh secara solo untuk menyertai pilihan raya tanpa mempunyai kerjasama yang utuh dengan parti-parti yang lain. Ini kerana politik Malaysia telah menjadi rata disebabkan oleh perkembangan media sosial pada masa ini. Kadar celik politik di kalangan rakyat Malaysia sangat tinggi dan mereka tidak semata-mata menyokong berasaskan kepada parti, tetapi mereka menimbangkan dari sudut prestasi performance parti itu di dalam pentadbiran mereka semasa mereka menjadi kerajaan. Bagaimanapun saya percaya bahawa UMNO sebagai parti yang berpengalaman di dalam politik, mereka sudah mempunyai kira-kira ini. Mereka sudah mempunyai jangkaan analisis di mana sekiranya mereka tidak berada di dalam koalisi Perikatan Nasional, mungkin mereka akan menimbangkan bentuk penjajaran yang baru. Mungkin dari segi strategi UMNO boleh mendapatkan sedikit sebanyak undi daripada bukan Melayu yang mungkin boleh menjadi penentu kepada prestasi UMNO yang lebih baik di dalam PRU ke-15 akan datang. Walaupun kita akan tunggu simulasi ini sedang dipertimbangkan oleh ahli-ahli politik dan saya yakin mereka akan membuat satu keputusan itu berasaskan perbincangan dan juga pemahaman yang bersandar kepada asas-asas yang mereka percaya apa yang telah mereka lakukan. Dr. Mazlan, saya ada 1 minit setengah sahaja, tapi dalam sidang medianya tadi, Timbalan Presiden UMNO mengatakan bahawa UMNO tidak biasa untuk tidak ada kuasa dan juga bagaimanakah jawatan Perdana Menteri itu sepatutnya milik Barisan Nasional dan juga UMNO. Itu agak kontras dengan apa analisis Dr. Mazlan mengatakan bahawa tidak ada parti yang betul-betul dominan dalam struktur politik pada hari ini. Ya. Itu satu perkara situasinya. Keduanya, soalan saya ialah bagaimana kita melihat
apa yang bakal berlaku esok dan juga ianya mencorakkan kepada perjalanan dan juga percaturan politik pada minggu hadapan dan juga hari-hari yang seterusnya. Bagaimana kita membaca mood pagi tadi akan dibawa kepada penggulungan pada petang esok? Akankah kita ramal sesuatu perkara, Dr. Mazlan? Dan juga bagaimana kita menilai juga suara akar umbi dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini? Ya, sebagaimana yang saya sebut tadi, Zul, bahawa pandangan kami penganalisis politik dan pengkaji ini dari sudut fakta dan juga maklumat-maklumat yang kami perolehi daripada lapangan dan juga hasil daripada kajian. Bagaimanapun UMNO sebagai sebuah parti politik yang sememangnya mereka berpengalaman dan mereka yakin dengan keahlian 3.5 juta ahli, dengan cawangan ribuan jumlahnya dan juga jumlah bahagian ratusan, di mana UMNO adalah parti yang terbesar di negara ini, sudah pasti mereka mempunyai keyakinan bahawa mereka boleh kembali untuk menjadi dominan. Saya yakin bahawa pertimbangan-pertimbangan ini boleh dijadikan asas, tetapi yang paling mustahak sekali adalah politik hari ini, strategi dan perencanaan itu adalah cukup penting untuk memenangi secara maksimum dalam PRU. Dan sebagaimana yang Zul tanyakan tadi, berdasarkan kepada ucapan-ucapan hari ini daripada Timbalan Presiden dan juga ketua-ketua sayap ini menunjukkan bahawa seolah-olah UMNO sudah membuat keputusan bahawa mereka kekal mahu menjadikan UMNO sebagai parti yang dominan, pemimpin kepada politik Malaysia, dan UMNO mestilah berada di hadapan dan kembali kepada peranannya sebelum ini sebagai pelindung orang-orang Melayu. Dan seperti kita sudah dapat merasakan bahawa keputusan daripada majlis tertinggi yang telah dibuat sebelum ini untuk memutuskan hubungan itu mungkin akan menjadi kenyataan. Tetapi Zul, harus kita ingat bahawa dalam politik serba mungkin boleh berlaku, dan dalam kita pun tidak pasti perbahasan dalam UMNO nampaknya kita tidak dapat akses setakat hari ini, dan mungkin perbincangan perbahasan ini boleh membawa satu usul yang terbaik untuk UMNO menentukan hala tuju dan misinya menuju PRU yang ke-15 akan datang. Okey, kita akan tunggu dan juga lihat, dan kami akan laporkan. Terima kasih juga Dr. Mazlan kerana bersama kami dalam Fokus minggu depan pada petang ini. Sesuatu perkara yang cuba untuk diangkat oleh sebilangan anak muda di luar perkarangan parlimen hari ini ialah untuk mengangkat isu undi 18. Itu perkembangan dan juga isu ataupun perkara yang akan saya bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita mahu bercerita mengenai isu undi 18. Sebentar tadi dalam sekitar petang pukul 2 tadi ada satu himpunan yang dilakukan untuk mendesak untuk mewujudkan ataupun merealisasikan undi 18 ataupun membenarkan mereka yang berusia 18 tahun untuk mengundi. Tetapi dalam masa sama di Pagoh, kerajaan ini Perdana Menteri memberikan kenyataan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak takut untuk melaksanakan undi 18. Kata Perdana Menteri, penangguhan undi 18 adalah keputusan SPR yang dibuat ekoran beberapa kekangan pelaksanaan. Persoalan yang membangkit yang telah dijelaskan oleh pengurusi SPR, dia tak mampu nak buat begitu. Bukan saya. Jangan marah kerajaan PN. It is an independent commission, Royal Commission. Dia tak boleh buat. Dan saya dah panggil pengurusi SPR, saya tanya betul-betul. Boleh tak buat? Kenapa tak boleh buat? Dia terangkan. Pasal dia kata bukan sahaja SPR, upayanya datang daripada SPR, tapi badan-badan lain. Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau dia kata nak didaftarkan umur 18, automatik nak semak dia punya kad pengenalan, dia punya alamat. Jadi dia kata ini kerja-kerja yang besar yang melibatkan jutaan pengundi baru. Jadi saya tidak boleh nak argue. Kalau saya kata besok boleh buat, tak boleh Tan Sri. Lusa tak boleh. Itu saya cakap ni dalam saya panggil dia nak tanya, nak dapatkan fahaman. Bila boleh buat agaknya? Bila boleh selesai? So saya nak jelaskan ini supaya rakyat, terutama anak-anak muda, ada juga parti-parti politik dan menuduh PN. This is not about PN government. It's about Suruhanjaya, which we support. Apa usaha yang mereka nak buat untuk selesaikan kerja-kerja mereka, kita bantu. Tapi keupayaan dalam situasi pandemik dan sebagainya, mereka tak boleh nak buat begitu. Jadi sebab itu saya terimalah kenyataan pengurusi SPR. We can't debate on this issue. Ya, so kalau boleh segerakan.
Dia kata entah September, itu paling cepat. Kalau boleh tak boleh September tahun ni. Dia kata tak boleh. Habis nak paksa macam mana? Malah kata Muhyiddin, beliau sendiri bertanya kepada pengerusi SPR sama ada mereka yang berusia 18 tahun boleh mendaftar sendiri sebagai pengundi baharu. SPR berkata, ini merupakan isu teknikal dan pendaftaran pengundi perlu dilakukan secara automatik. Pada Khamis, Suruhanjaya itu berkata undi 18 hanya mampu dilaksanakan selepas 1 September 2022 sekaligus bermakna ia berkemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan pada pilihan raya umum akan datang. Saya ingin terus bersama dengan saudara Tarma Pillai merupakan pengasas bersama Undi 18. Tarma tadi juga turun di perkarangan parlimen untuk berhimpun dan juga mendesak untuk Undi 18 ini direalisasikan. Tetapi Tarma, adakah Tarma juga sedar dan juga mengakui bahawa ada kekangan dari sudut teknikal untuk merealisasikan Undi 18 ini? Apa pendirian Tarma dalam hal ini? Okay, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Memang always a good time untuk bercakap dengan pihak Astro Awani. Untuk bagi pihak saya nak kena perjelaskanlah kan, kerana bagi saya rasa bukan sahaja rakyat, malah penguasa dan juga ahli politik juga mungkin ada salah faham di sini ya. Apabila berlakunya pindaan perlembagaan pada tahun 2019, ada 3 pindaan perlembagaan yang terlibat. Satu adalah penurunan untuk menjadi umur calon. Kedua adalah penurunan untuk menurunkan umur untuk menjadi untuk mengundi dalam pilihan raya. Dan terakhir adalah pindaan untuk menjadikan pengundian secara automatik. Maka ada 3 perkara dekat situ. Maka perkara pertama, pindaan untuk penurunan untuk menjadi calon telah pun dilaksanakan. Maka sekarang kalau ada pilihan raya, kalau ada by election dan sebagainya, anak muda 18, 19, 20 tahun boleh menjadi MP akibat pindaan perlembagaan pada tahun 2019. Tapi maka apa yang kita cakap adalah, kalau katakan dalam package hat-trick 3 pindaan ni, kita boleh buat satu, maka apa salahnya kita buat yang kedua dulu? Kalau katakan seperti yang dikatakan oleh pengerusi SPR, bahawa ada kekangan teknikal untuk pelaksanaan pengundian secara automatik, kerana dia kena bekerjasama dengan JPN, mungkin dia kena bersihkan data dan sebagainya kan. Mungkin kita bersangka baiklah. Mungkin kita bersangka baik dengan SPR, mungkin kita cakap mereka telah melakukan kerja sebaik mungkin dan kita give them the benefit of the doubt. Maka apa yang kita cakap adalah, okey, tak ada masalah. Kalau macam tu, SPR bagilah kita update berkala pasal pendaftaran undi secara automatik. Apa yang kita minta adalah kita laksanakan yang kedua, yang part kedua daripada pindaan perlembagaan tu, iaitu kita turunkan dulu umur mengundi, biarkan rakyat atau anak muda mendaftar sebagai pengundi menggunakan sistem sedia ada. Itu saja yang kita minta. Teramat mudah, tidak memerlukan apa-apa isu teknikal yang baru. Memang straight to the point dan boleh dilakukan serta-merta. Dan saya rasa Tan Sri Muhyiddin bukanlah seorang yang benci anak muda. Saya rasa dia bagus. Kan jadi saya pun berharap dia boleh dapat mesej ini, dan kalau saya dapat peluang untuk berbincang dengan dia, saya pun akan cakap benda sama. Apa kata kita laksanakan penurunan umur mengundi dahulu dan kita letak pendaftaran umur secara automatik kemudian, tak ada masalah. Tarma, kalau kita melihat, kalau saya sebagai yang melihat di media sosial dan sebagainya, kita sedar anak muda begitu marah mengenai isu perkara-perkara seperti ini. Akan tetapi saya percaya juga anak muda hari ini cukup bijak. Mungkin himpunan yang berlaku tadi, kita kata turun di jalanan, tapi kita sedar bahawa itu tidak akan dapat menyelesaikan segala-galanya. Tarma sendiri, apa pendekatan akan dilakukan di masa-masa akan datang? Kerana kalau kita lihat kepada perubahan ataupun pindaan rang undang-undang ini pun dilakukan di parlimen dengan konsensus. Jadi sudah pasti ada cara yang lain untuk ditunjukkan. Apa cadangan ataupun strategi seterusnya Tarma untuk minggu-minggu ataupun hari-hari mendatang? Kerana ini adalah perkara yang kita nak bergerak ke hadapan. Ya, terima kasih. Bagi kami sebagai NGO Undi 18, kami tidaklah bersifat atau kita tidaklah berminat untuk menjadi seperti ahli politik yang partisan. Bagi kami sebagai NGO, kami memang sedia untuk bekerjasama dengan semua pihak. Kalau nak tengok gambar kita, gambar dengan Wakil PAS ada, BN ada, dengan PN ada, dengan PH pun ada. Memang tak ada masalah. Kerana bagi kita, untuk menggerakkan inisiatif atau pergerakan untuk anak muda, it has to go beyond politics.
kan untuk kepercayaan kami. It has to be bipartisan atau non-partisan untuk menggerakkan apa yang terbaik untuk anak muda. Maka apa yang kita akan lakukan adalah kita akan terus bersama membuat stakeholder engagement. Sebelum ini kita berjumpa dengan YB Datuk Seri Rizal Merican dan kita memang bersyukur dia telah menjadi antara champion kita membawa suara pertanyaan ini pada peringkat kabinet, dan kami telah serahkan surat kepada PMO untuk meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berjumpa. Seperti saya cakap, kita memang suka cara diplomatik, kita suka cara profesional di mana kita boleh berbincang terus dan memberikan cadangan supaya penurunan umur mengundi boleh dilakukan dan automatic voter registration boleh dilakukan selepas ini. Itu perkara pertama. Kedua adalah kita juga sedang menggunakan situasi mahkamah ya untuk meminta agar kerajaan dan juga SPR melaksanakan penurunan umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun untuk dilaksanakan secepat mungkin. Dan itu adalah dua inisiatif yang sedang kita jalankan sekarang. Maka bagi saya bagus untuk turun ke jalanan, bagi feedback kepada kerajaan dan sebagainya kan. Memandangkan parlimen pun tak buka, kita pun perlu berikan suara atau perlu berikan ruang untuk anak muda bersuara kan. Tapi bagi kami memang diplomasi itu penting. Berbincang itu penting. Sebab tu saya meminta agar mungkin PMO atau mungkin pejabat Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh menerima surat dari kami dan menerima jemputan permintaan untuk berjumpa dengan beliau supaya kita boleh memanjangkan hasrat kami atau cadangan kami. Tarma, secara optimisnya apa yang diharapkan dalam masa terdekat ini, kerana orang politik mungkin akan bercerita bilakah PRU akan diadakan, tapi sebagai NGO, apakah hasil ataupun jalan ataupun sinar di hujung terowong yang Tarma harapkan dalam masa terdekat? Bagi saya senang je. Saya minta atau saya inginkan agar anak muda 18, 19, 20 tahun dibenarkan untuk mendaftar sebagai pengundi sebelum GE15. Kita faham ada kekangan oleh SPR, tidak apa. Kita berikan mereka hak untuk menggunakan sistem yang sedia ada. Tak payah buat teknikal, tak payah pening kepala, kita guna sistem yang sedia ada. Berikan mereka peluang untuk masuk pada GE15. Dan kita semua maklum ya, GE15 seperti yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin sepatutnya di hujung darurat. Mungkin bulan Ogos atau bulan September. Tapi kita tidak tahu bila dia akan ada. Maka sebab tu teramat penting untuk kita berikan hak atau kita laksanakan penurunan umur mengundi dahulu supaya anak muda boleh mula mendaftar. Okey, Tarma, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami petang ini. Itu dia Tarma Pillai, merupakan pengasas bersama Undi 18. Sekian saja fokus minggu depan untuk hari Sabtu ini. Kami akan bersama dengan anda hari esok untuk meneliti apakah perkara-perkara yang bakal berlaku pada minggu hadapan dan bagaimanakah analisisnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.